Jadi muzakarah kita pada pagi ini, hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun humul ghuraba fid dunya. Nabi kata, dalam hidup ni kita jangan terkejut kalau kita akan nampak ada 3 perkara pelik yang akan berlaku. Saya sebenarnya nak baca hadis lain, tapi tengok ada rekod, saya kena baca hadis ni. Memang Nabi kata ada 3 perkara pelik yang kamu akan dapat tengok, kamu akan nampak di atas dunia ni sepanjang kamu hidup. Dalam banyak-banyak perkara pelik itu, sahabat tanya kepada Nabi, apa dia 3 perkara pelik? Kata Nabi, yang pertama, Al-Quranu fi jawfiz zalim. Ini perkara pelik. Apabila Al-Quran, bukan Al-Quran seketul tu, buku, maknanya orang menghafal Al-Quran, orang membaca Al-Quran, orang belajar ilmu berkaitan dengan Al-Quran, asbabun nuzul, syarahan dia, tafsiran dia. Begitu juga dengan hadis, ya. Siap boleh baca hadis daripada siapa, mana perawi dia, tu panjang tu, dia punya martabat hadis dia, apa dia punya penyakit-penyakit yang ada pada hadis. Baik, Nabi kata, apabila Al-Quran ataupun hadis dia duduk berada di dalam diri seseorang, tapi orang tu orang yang zalim, dia baca Quran, tapi dia baca Quran bukan untuk diri dia, dia baca Quran untuk orang lain. Sama juga dia mensyarahkan Al-Quran, kadang-kadang dia mengajar lagi ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitu juga dengan hadis, dia belajar ilmu yang berkaitan dengan hadis, tapi ilmu yang dia sampaikan itu, Quran yang dia bacakan itu, hadis yang dia bacakan itu bukan untuk diri dia, tapi untuk orang lain. Nabi kata itu pelik. Sepatutnya dia baca Quran, dia beramal, dia buat. Sepatutnya apa yang dia baca, itu yang dia buat. Tapi tak, dia suruh orang buat, tapi dia tak buat. Tuan-tuan, Nabi kata ini perkara pelik. Ini perkara, ya, yang Nabi kata luar biasa, ya, yang kamu akan nampak nanti. Nabi dah cakap benda tu sejak 1400 tahun dulu dah, 1400 tahun dulu dah. Ada kan? Kita duduk atas mimbar, berdiri atas mimbar, kita cakap ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Disuruh orang bertakwa, dia sendiri tidak bertakwa. Ini pelik, ya. Disuruh manusia, dia baca Al-Quran, dia cari ayat-ayat yang mengajak manusia supaya tabayyun, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Lantang suara dia. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu cerita daripada orang ataupun sumber yang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidik terlebih dahulu. Dia baca ayat ni ke orang,
Tapi bila kena batang hidung dia, dia sendiri pun tak selidik ayat tu. Dia sendiri pun tak usul periksa apa yang dia dapat. Terus dia membuat keputusan. Tuan-tuan, Nabi kata, ini benda pelik yang kamu akan dapat tengok di akhirat sepanjang kamu hidup dekat dunia nanti. Faham kan? Orang tak belajar, orang tak baca Quran, orang tak belajar ilmu Al-Quran. Kalau orang ini melakukan kejahatan, ini tak pelik. Ya, orang langsung tak ada selok belok ilmu agama. Kalau dia buat apa yang Allah Ta'ala kata jangan buat, itu tak pelik, mam. Tapi yang pelik ni, dia belajar tapi dia buat. Dia tahu tapi dia tak ikut. Ini benda pelik. Ya. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Inna syaitan qa'ada li ibni Adam bitariqin. Nabi kata syaitan ada banyak cara untuk menipu manusia. Dalam banyak-banyak cara syaitan untuk menipu manusia, kata Nabi, syaitan akan menggunakan satu cara yang paling senang untuk menipu manusia. Nak tipu manusia ni banyak cara, kata Nabi. Dalam banyak-banyak cara tu, cara yang paling utama dan pertama sekali yang syaitan akan gunakan untuk tipu manusia, kata Nabi, faqa'ada bitariqil Islam. Syaitan akan tipu manusia dengan menggunakan agama. Ini syaitan, ini iblis. Jadi tak heranlah kalau kita tengok hari ni dah jadi macam satu fenomena, orang lebih mudah tertipu dengan memainkan isu agama. Kita lebih mudah tertipu. Orang kita ni pantang tengok orang pakai jubah. Orang kita ni pantang tengok orang pakai ketayak. Pantang tengok Haji Hamid, tak tengok saya dalam pegang tasbih. Mana saya pergi, subhanallah, subhanallah. Orang kita sangat mudah tertipu dengan orang macam ni. Tuan-tuan, kalau ada manusia dia gunakan isu agama untuk menipu manusia, Nabi pun dah sebut dulu lagi dah. Nabi kata sesungguhnya iblis ataupun syaitan, mereka juga menggunakan cara yang sama untuk menipu manusia, iaitu menggunakan agama. Syaitan siap kata, atuslimah dinakah, kamu Islam, kamu betul-betul ke yakin dengan Islam ni? Ada gitu, dia cuba keliru. Itu syaitan, itu iblis. Nampak? Sebab itulah Nabi kata perkara pelik yang pertama kamu akan nampak, kamu akan tengok di atas dunia ni, manusia ataupun Al-Quran berada di dalam diri orang yang zalim. Hadis berada di dalam diri orang yang zalim. Maknanya apa? Dia baca hadis bukan untuk diri dia, tapi dia baca hadis untuk orang lain. Kadang-kadang tu dia tipu, cara dia tafsirkan ayat, cara dia tafsirkan hadis tu pun menyimpang jauh daripada kehendak asal dia. Tuan-tuan, orang jenis macam ni kita kena berhati-hati. Ni terutamanya, saya minta maaf ya, orang-orang politik ni kita kena berhati-hati. Ya, selalu saya sebut, kita jangan kaitkan mana-mana parti dengan agama. Sebab agama
tak boleh berubah, sedangkan parti akan berubah. Nanti orang akan salah faham, agama ni boleh berubah ke? Sebab bila kita kata kita ni Islam, parti kita ni Islam, tak kisah mana-mana parti pun, kita akan mengelirukan orang. Saya dalam kuliah siasah, saya ada kuliah tentang siasah, selalu saya cakap, kita jangan kaitkan, kita nak berpolitik ni politik saja, jangan kaitkan agama. Time kita mengundi sebagai rakyat Malaysia. Jangan kita mainkan isu agama, jangan jual agama, sebab ini benda pelik. Nabi kata Al-Quran fi jawfi zalim. Apabila Al-Quran berada di dalam diri, di dalam dada orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, dia tipu kita, dia gunakan isu agama untuk menipu daya kita. Ini perkara pelik. Faham ya? Yang kedua, Nabi kata, hari ini semua orang nak guna isu agama. Baik, yang kedua, Nabi kata, perkara pelik di atas dunia ini kamu akan nampak. Kadang-kadang kita perasan, tapi kita buat tak perasan. Tak apalah benda tu. Tapi Nabi sebut rajulun salihun. Benda pelik yang kedua kamu akan nampak ialah seorang lelaki yang saleh, ataupun orang baik-baik. Kita kata gitu. Kalau kita kata rajulun salihun, lelaki yang baik tu nampak khusus sangat. Walaupun dalam hadis ini disebut rajulun salihun, tapi saya terjemah dengan makna apabila orang baik-baik. Orang yang baik, orang baik ni tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tapi fi qaumin su'in. Nabi kata perkara pelik yang kedua kamu akan nampak, kamu akan tengok nanti, kata Nabi, apabila orang baik berada dan bersama di kalangan orang jahat. Dia bukan saja bersama, dia boleh berbincang, dia boleh bersetuju. Tuan-tuan, ini pelik. Kalau kita tengok orang jahat pergi berkawan dengan orang baik, orang jahat ikut orang baik, ini biasa. Kita akan cakap apa? Wah, kita orang baik, bila orang jahat bersama dengan kita, dia ikut cara kita, kita akan cakap, wah, kita ni asbab hidayah kepada orang. Itu biasa. Sebab tu kita suruh anak kita berkawan dengan orang baik. Sebab ini biasa. Orang jahat bila dia berubah semenjak dia berkawan dengan orang baik, ini biasa, mam. Faham? Ini biasa. Orang malas belajar, bila dia berkawan dengan orang yang rajin belajar, dia jadi rajin belajar. Ini biasa. Orang malas semayang, bila dia kawan dengan orang rajin semayang, dia jadi rajin semayang. Ini biasa. Langsung tak nak datang ke surau. Semenjak dia berkawan dengan orang surau, rajin dia ke surau. Ini biasa. Ini bukan luar biasa. Dulu dia jauh dengan agama, semenjak dia berkawan dengan orang yang minat dengan agama, dia pun jadi suka dengan agama. Ini benda biasa. Walaupun kita, wah kan, tapi ini Nabi kata ini perkara biasa. Ini bukan luar biasa. Tapi yang luar biasa, yang pelik ni, bila orang baik dia berkawan dengan orang jahat, dia jadi jahat. Ada gitu. Dia boleh duduk bersama dengan orang jahat, dia boleh berbincang, dia boleh macam-macam. Dia boleh ikut perangai orang jahat tu. Yang lagi pelik, Nabi kata ni, orang baik tu ramai, orang jahat tu sikit. Tapi yang ramai tu ikut yang sikit. Ini masalah. Orang baik yang ramai tu dia boleh ikut orang jahat yang sedikit. Biasanya orang jahat yang sedikit, dia berkawan dengan orang baik yang ramai, yang jahat sikit tu ikut yang baik yang ramai. Itu biasa. Tapi ni,
Orang baik tu ramai, orang jahat tu sikit, tapi yang ramai ikut yang sikit. Ini luar biasa, kata Nabi. Ini benda pelik. Ya. Seolah-olah kejahatan tu dah tak jadi apa dah. Pasal apa? Pasal ada kawan dengan orang jahat. Dia dah ikut perangnya orang jahat. Na'udzubillahi min zalim. Ini benda pelik. Ya, memang kita disuruh, ya, jangan kita membanding-bandingkan orang, oh dia ni jahat, aku tak boleh kawan dengan dia. Bukan maksud begitu, ya. Cuma Nabi suruh kita berhati-hati. Ini benda pelik, tuan-tuan. Haji Hamid, Isa, itu perkara yang kedua, benda pelik yang akan berlaku di atas dunia ni. Hari ni orang buat jahat, orang tak rasa jahat. Hari ni manusia, bila dia boleh tikam orang daripada belakang, dia tak rasa apa. Ya. Semalam saya ada kuliah, hari tu saya ada kuliah, orang tanya pasal dosa. Saya kata, tuan-tuan, kita ni kalau buat dosa, kita buat dosa, selagi mana dosa yang kita buat, kita sedar kita buat dosa tu di atas kelemahan kita, yang kedua di atas kelalaian kita, maka bertaubatlah. Taubat kita Allah Ta'ala akan terima. Setiap dosa yang kita buat, Haji Hamid, Haji Sa', Haji Wahab, kita buat dosa, Allah akan terima taubat kita dengan syarat selagi mana dosa yang kita buat itu, yang pertama disebabkan kelalaian, yang kedua disebabkan kelemahan. Kita buat dosa, kita lalai, kita tahu itu dosa, tapi kita lemah, kita buat juga, kita lalai, kita buat juga. Taubat, maka Allah Ta'ala akan terima. Yang jenis dosa ni, kalau kita buat, Allah Ta'ala tak terima taubat kita. Kita buat dosa, kita buat jahat, kita bangga dengan kejahatan yang kita buat. Bukan sebab faktor kelemahan, bukan sebab faktor kelalaian, tapi memang nak buat dosa. Mana bukti? Dia bangga dengan dosa yang dia buat. Siap boleh cerita lagi dekat orang. Tuan-tuan, dosa jenis ni Allah Ta'ala takkan terima taubat dia, kecuali dia rasa menyesal. Kita apa? Pasal tu kita buat dosa. Ya, kita tengok benda maksiat, kita tahu itu maksiat, tapi kita lemah, kita leka, kita lalai, kita tengok juga. Taubat tak apa. Sebab tu kalau kita buat jahat, jangan tunjuk ke orang. Haji Hamid, Haji Wahab, jangan bangga dengan dosa yang kita boleh buat. Kalau kita ni jenis jahat, jangan duk bangga, duk cerita ke orang yang kita ni jahat. Tak betul. Ini benda pelik. Hati-hati, ya. Yang ketiga, Nabi kata, perkara ketiga yang pelik di atas dunia ni, yang kamu sendiri akan nampak depan mata kamu. Al-mushafu fi baitin la yukra'u fi. Apabila Quran yang ada di rumah kamu, Quran yang ada di tempat-tempat kamu, Quran tu ada, tapi yang nak baca Quran tu tak ada. Kita bagi alasan tak ada masa nak baca Quran. Ya ke? Masa baca ni ada je kan? Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi kata, beruntung orang yang ketika dia sihat, dia rajin beramal. Orang ni beruntung. Saya kuliah di sini, saya nampak lagi muka orang lama-lama. Berapa tahun saya kuliah sini, tak? Banyak. Saya kuliah di Surau Taman Medan. Punya lama saya kuliah dekat situ. Jemaah yang veteran-veteran ramai ni. Sekarang kalau saya kuliah, tinggal 5-6 orang je, lain semua dah padam dah. Ini saya nampak lagi ramai ni.
Tapi masa saya kuliah Taman Medan, mula-mula saya kuliah ramai macam ni lah. Tapi semua veterannya. Yang ni nampaklah sikit mak ni muda-muda, nampaklah. Surau tu semua orang tua-tua je. Lepas seorang padam. Sekarang ni saya kuliah tinggal 6 orang, kadang-kadang 4 orang je tinggal. Mana haji tu? Sakit lutut ustaz, tak datang. Saya tak tahulah berapa lama saya boleh kuliah kat sini. Saya tengok nanti seorang-seorang. Nabi kata, orang yang masa tengah sihat dia rajin beramal ni beruntung. Tengah sihat, kaki tu walaupun tak berapa nak kuat, tak berapa nak elok lah, tapi tetap kita gagahkan juga diri tu untuk ke surau. Nabi kata orang ni beruntung tau. Beruntung. Walaupun terpaksa jalan merangkak, tapi dia datang ke surau. Nabi kata orang ni beruntung. Masa mata dia tengah sihat, dia baca Quran, orang ni beruntung. Masa telinga dia tengah elok mendengar, dia dengar benda elok, Nabi kata orang ni beruntung. Maksudnya apa? Masa dia tengah sihat, dia buat benda-benda baik, orang ni beruntung. Pasal apa? Pasal Nabi kata nanti bila dia dah sakit, contoh kalau kaki dah sakit, dah tak larat nak datang ke surau, mata dia sekarang tengah sihat, dia baca Quran contohnya lah, sampai satu masa nanti mata dia dah tak apa nak sihat, dah tak nampak dah, dia tak boleh lagi nak baca Quran. Telinga dia juga begitu. Masa telinga dia tengah elok, dia dengar benda-benda yang elok, sampai satu masa nanti telinga tu dah tak elok, dah pekak macam tu. Saya tak tahulah, tapi bapak saya dah umur 80 lebih, cakap dengan dia, gitu. Allah Ta'ala dah ambil sikit faktor umur. Nabi kata orang ini masa dia sihat dia rajin beramal, bila dia sakit dia tidak lagi nak beramal. Baik, masa dia tak beramal sebab dia diuji dengan sakit, Nabi kata Allah akan perintahkan kepada malaikat tulis pahala kepada orang ni. Walaupun dia tak lagi beramal, contoh kalau ke surau, masa kita tengah sihat kita rajin ke surau, dapat pahala datang ke surau. Sampai satu masa nanti kita diuji dengan sakit, kita dah tak mampu lagi dah nak ke surau. Walaupun kita tak ke surau sebab sakit, tapi pahala datang ke surau tu tetap kita akan dapat. Ini beruntungnya kalau kita tengah sihat ni kita beramal. Dalam hadis Nabi kata, idza batalallahu al-'abdal muslim bi bala'in fi jasadihi. Nabi kata apabila Allah Ta'ala uji seseorang manusia dengan sakit. Sakit ni ada 2 jenis. Yang pertama sakit yang disebabkan oleh faktor material. Apa faktor material? Apa yang kita makan, apa yang kita minum. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, kalau kita nak tengok orang yang mudah untuk terima, ataupun kalau kita nak tengok orang yang mudah untuk kena penyakit ni, tengok cara dia makan. Kalau dia makan minum, lepas makan minum, Nabi kata orang ni orang yang paling mudah untuk kena penyakit. Sama juga kalau kita nak tengok orang yang malas, orang yang akan ditimpa penyakit malas, sama tak? Makan minum. Kita cakap dalam hati kita, orang ni mesti malasnya, mesti ibadat, mesti malas, terutama ibadat lah. Makan dia betulnya time makan, lepas makan baru minum. Sebaik-baiknya tunggu mungkin dalam setengah jam baru minum, tapi tak apalah. Kita tengok orang ni makan, lepas makan minum, kita cakap dalam hati kita, orang ni sangat senang untuk kena penyakit. Sebab penyakit ni ada 2 jenis. Yang pertama penyakit yang kita akan dapat daripada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dan penyakit jenis ni biasanya akan dirawat dengan
ubat-ubat yang kita boleh nampak. Tak kisahlah ubat sama ada air ke, ubat klinik ke, madu ke, herba-herba ke, itu orang panggil ubat yang kita boleh nampak. Jenis penyakit yang kedua, penyakit misteri, penyakit yang tidak dikaitkan dengan benda-benda material ni. Apa penyakit aku ni? Kan? Nak kata tak jaga makan tapi sakit. Gitu. Ini orang panggil penyakit misteri. Yang tuan-tuan biasa dengar, kena ru'yah, ni penyakit tu. Nak kata tak jaga makan. Nak kata tak makan vitamin, makan. Nak kata tak makan ubat, makan tapi sakit juga. Ini orang panggil penyakit misteri. Dia tak ada kaitan dengan benda material. Kan? Yang jenis ni, sebab tu yang jenis penyakit material ni sama tak? Tuan-tuan, kita ni bila dah sakit, manusia ni bila dah sakit, dia sanggup tahu buat apa saja. Saya dengar dekat dalam radio IKIM, ada hamba Allah ni, dia sanggup belanjakan 30,000 RM. Dia sanggup perhabis duit dia 30,000 semata-mata nak ubat penyakit dia tak boleh kencing. Nak boleh kencing je habis 30,000. Sama juga tak boleh kencing, tak boleh berak, puluh ribu duit dia sanggup habis. Semata-mata nak boleh kencing, nak boleh berak. Rupa-rupanya berak kencing pun nikmat. Haji Wahab. Baik. Manusia ni Nabi kata, idza batalallahu al-'abdal muslim. Nabi kata apabila manusia diuji oleh Allah dengan penyakit, dan penyakit itu penyakit yang disebabkan oleh faktor makanan. Ini penyakit jasmani ya, demam, sakit lutut. Baik. Ketika dia sakit, semua perkara-perkara baik yang masa dia sihat dia buat, bila dia sakit dia tak boleh buat dah. Surau pun tak dapat datang, dengar ceramah pun dah tak boleh, baca Quran pun dah tak boleh. Apa yang boleh? Dia baring je gitu. Sebab dia sakit. Jadi Nabi kata bila manusia ni Allah Ta'ala uji dia sakit sampai dia tak boleh lagi nak buat apa yang dia biasa buat ketika dia sihat. Okey. Lalu pada ketika itu Nabi kata Allah Ta'ala akan beritahu kepada malaikat. Qala Allah Ta'ala lil malaki. Allah akan berkata kepada malaikat, uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'maluhu. Hei malaikat, tu hamba aku tu, kata Allah, sekarang ni aku sedang uji dia dengan sakit. Bila dia sakit, dia tak dapat datang ke surau lagi dah. Walaupun dia tak datang ke surau, engkau tetap tulis pahala dia ke surau. Sebab masa dia sihat, dia rajin ke surau. Sekarang bila dia sakit, dia tak dapat datang ke surau, kau tetap tulis pahala untuk dia, seolah-olah dia pergi ke surau. Contoh gitu. Sebab tu masa tengah sihat ni kita kena buat benda baik. Sebab masa orang yang sihat dia banyak buat benda-benda baik ni, nanti dia sakit dia beruntung. Macam tu juga mata kita tengah nampak ni, tengah sihat, baca Quran, sampai satu masa nanti mata kita dah tak berapa nak nampak, tak boleh nak baca Quran. Walaupun ketika tu kita tak baca Quran, tapi pahala baca Quran tetap kita akan dapat. Yakinlah. Mendengar pun gitu. Kita tak boleh baca, kita masih lagi boleh mendengar. Sebab telinga tu tengah elok, belum nak pekak lagi. Baik, masa kita sihat, telinga kita sihat, kita mendengar. Sampai satu masa nanti telinga kita dah tak berapa nak dengar, maka tak boleh dengar. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, kau tulis pahala. Walaupun dia tak dengar lagi dah benda-benda baik, sebab dia tu diuji dengan sakit, tapi masa dia sihat dulu dia rajin dengar benda-benda baik, tulis pahala untuk dia, seolah-olah dia masih lagi mendengar benda-benda yang baik. Macam itulah Quran tadi. Nabi kata
perkara pelik yang akan berlaku di dunia ni bila Quran tu tak dibaca. Mana tak peliknya, orang yang tak reti baca Quran beria-ria belajar nak baca Quran, sanggup datang cari guru, sanggup tinggal kampung halaman belajar, sanggup perhabis duit nak belajar Al-Quran. Tapi orang yang dah boleh baca Quran tak nak baca Quran. Pelik. Satu lagi benda pelik, Nabi kata apa? Hampir tak ada seorang pun anak daripada penganut agama Kristian contohnya, hampir tak ada anak-anak orang Kristian yang tak boleh baca Bible. Tapi tersangat banyak di kalangan anak-anak orang Islam yang tak boleh baca Quran. Ini pelik. Kita tak risau anak kita tak boleh baca Quran. Kita risau kalau anak kita tak pandai matematik. Kita risau kalau anak kita tak pandai baca bahasa Melayu, tak pandai baca bahasa Inggeris. Tapi kita tak risau. Kita risau kalau anak kita tak pandai tu. Tapi kita tak risau kalau anak kita tak pandai baca Quran. Ini benda pelik, tuan-tuan. Ya? Jadi harap-harapnya 3 benda pelik ni tak berlaku pada diri kita, walaupun mungkin berlaku depan mata kita. Ya Allah, kita tengok benda ni, kita cakap na'udzubillahi min zalik. Kita tengok orang ni dia baca Quran, orang ni dia faham Quran, tapi pasal apa perangai dia macam ni? Kita cakap na'udzubillahi min zalik. Orang ni baik, tapi pasal apa dia jadi jahat? Kita cakap na'udzubillahi min zalik. Orang ni pandai baca Quran, tapi pasal apa dia tak nak baca Quran? Kita cakap na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan yang pelik tu tak berlaku pada kita, tapi berlaku pada orang lain. Wallahu alam. Ya, saya rasa cukup sekadar ni. Ya, walaupun tak banyak, sedikit, mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan yang kita dapat pada pagi ini. Saya tak faham, masih subuh lagi ke ataupun nak hujan? Kalau gelap tengok. Ha? Nak hujan tak? Baik, tak ada apa soalan Haji Hamid, Haji Wahab? Boleh Okey. Baik, mudah-mudahan kita diberi keberkatan oleh Allah pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.